Persenyawaan in vitro atau lebih dikenali sebagai IVF telah pun wujud dalam bidang perubatan untuk sekitar 5 dekad. Pemahaman asas persenyawaan in vitro ialah penyatuan telur wanita dan sperma lelaki di dalam tabung makmal. Kemudian, telur yang disenyawakan akan dimasukkan semula ke dalam rahim wanita untuk meneruskan prosedur kehamilan biasa. Perkataan persenyawaan in vitro berasal daripada gabungan perkataan Latin dan Melayu di mana in vitro bermaksud di luar badan, manakala persenyawaan bermaksud sperma telah pun melekat dan masuk ke dalam telur. Semasa penyelidikan awal, ia dilakukan ke atas haiwan di luar badan dengan keputusan yang memuaskan seawal tahun 1891 oleh seorang saintis bernama Walter Hipp. Selepas beberapa tahun penyelidikan manusia IVF pertama telah dimulakan pada tahun 1960-an oleh saintis Robert Edwards dan pakar sakit puan Patrick Steptoe di King's College London. Pendapat saintis ini adalah mereka menyangkakan bahawa IVF akan memberi banyak manfaat kepada pasangan yang mempunyai masalah untuk mendapatkan cahaya mata. Kemudian, mereka melahirkan bayi perempuan IVF pertama bernama Louis Brown pada tahun 1978, manakala bayi lelaki IVF pertama yang bernama Alistair MacDonald dilahirkan pada tahun berikutnya. In vitro fertilization ataupun persenyawaan in vitro adalah berpunca daripada banyak masalah. Di antaranya adalah kerusakan atau tiub fallopian tersumbat, yang mana hal ini menyukarkan persenyawaan telur atau pergerakan embrio ke rahim. Yang kedua, masalah ovulasi. Sekiranya ovulasi jarang atau tidak ada, penghasilan telur untuk persenyawaan itu adalah terhad. Yang ketiga adalah endometriosis, di mana penyakit tisu rahim berada di luar rahim, yang mana masalah ini sering mempengaruhi fungsi ovari. Rawatan in vitro fertilization ataupun rawatan persenyawaan in vitro ini mendapat demand dari tahun ke tahun oleh masyarakat seluruh negara. Dan dari tahun ke tahun sebenarnya, penambahbaikan, penyelidikan dijalankan bagi menjadikan rawatan IVF ini adalah solusi kepada masalah-masalah yang dihadapi pasangan di seluruh negara. Dan saya kira daripada demand ini sendiri menyebabkan masyarakat kini lebih percaya untuk menjalani rawatan IVF. Dan kerana di Malaysia, rawatan in vitro fertilization ini bukanlah satu rawatan yang asing dan boleh kita dapati ataupun jumpai di mana-mana hospital kerajaan ataupun hospital swasta. Kaedah pembekuan lanjutan. Kaedah ini digunakan untuk melipat gandakan peluang mendapatkan bayi dalam satu kitaran IVF. Beberapa tahun yang lalu, teknik yang digunakan ialah pembekuan embrio yang tidak digunakan diikuti dengan proses IVF. Ini secara tidak langsung meningkatkan kos di mana pesakit perlu menjalani proses ini berulang kali jika ingin menambah cahaya mata. Dengan menggunakan kaedah pembekuan lanjutan, ini dapat membantu meningkatkan kadar kebarangkalian untuk mengandung pada satu-satu masa. Kaedah uji kaji embrio. Dengan kemajuan rawatan yang sedia ada, doktor boleh mengesan kromosom yang tidak normal dengan mudah dan menguji keadaan genetik tertentu yang biasanya menyebabkan keguguran atau penyakit yang diwarisi. Pesakit dinasihatkan untuk mempertimbangkan ujian genetik embrio kepada mereka ketika proses IVF. Ini kerana dapat membantu mengurangkan kemungkinan keguguran serta meningkatkan kemungkinan hamil dengan bayi yang sihat. Kaedah suntikan sperma dan pengekstrakan. Teknik ini digunakan dalam kes ketidaksuburan oleh pihak lelaki yang di mana terdapat masalah dengan pergerakan, bentuk atau jumlah sperma yang boleh menjejaskan keupayaan sperma untuk menembusi telur. Suntikan sperma intracytoplasmik ialah cara di mana pakar embriologi menyuntik satu sperma yang sihat ke dalam telur. Sebaik sahaja persenyawaan berlaku dan embrio matang, ia boleh dipindahkan ke dalam rahim. Dari perspektif tokoh Islam, para ulama berpendapat bayi tabung uji diperbolehkan dengan syarat dilakukan oleh suami isteri yang masih mempunyai ikatan perkahwinan yang sah. Namun perlu diambil kira sekiranya terdapat pihak ketiga yang mendermakan sperma, setelur, janin atau rahim, maka hukumnya adalah haram. Selain itu, mengikut Ustaz Azhar Idrus, berdasarkan kitab Al-Mufassal fi Ahkam Al-Mar'ah yang dikarang oleh almarhum Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan, hukum melakukan bayi tabung uji adalah harus. Namun, hanya dua sahaja kaedah yang halal di sisi syarak, iaitu kaedah pertama,
Air mani suami dan telur isteri dikeluarkan lalu dicantumkan di dalam makmal. Jika berhasil, zygot haruslah dikembalikan di dalam rahim isteri. Kaedah kedua, air mani lelaki diambil lalu dimasukkan ke dalam rahim isteri. Dari perspektif barat, dibenarkan menggunakan kesemua 9 cara bayi tabung uji. Hal ini kerana dapat membantu wanita yang menginginkan anak tetapi tidak mahu menanggung sakitnya beranak dan menyusukan anaknya kerana ingin menjaga bentuk tubuh badan mereka. Lantas, menggunakan khidmat bayi tabung uji. Terdapat juga segelintir dari mereka menganggap kaedah bayi tabung uji sebagai satu sumber pendapatan. Hal ini kerana seorang wanita dapat menyewakan rahimnya kepada pasangan lain sebagai ibu tumpang. Antara komplikasi yang dapat diselesaikan dengan kaedah IVF ialah yang pertama, masalah fallopian tube yang rosak. Jika kedua-dua tiub rosak atau tersumbat, telur dan sperma tidak boleh bertemu antara satu sama lain. Tiub yang tersumbat menghalang konsep semula jadi, akan tetapi persenyawaan IVF boleh memintas tiub. Masalah yang kedua ialah masalah endometriosis. Apabila anda memulakan IVF, gejala endometriosis boleh tercetus buat sementara waktu. Menjadi hamil selalunya melegakan ketidakselesaan endometriosis. Walaupun sebaik saja anak anda dilahirkan, anda perlu meneruskan rawatan anda. Masalah yang ketiga ialah ovulation issue. Masa IVF berlangsung, jumlah suprafisiologi hormon FSH disuntik ke dalam pesakit dan merangsang ovari untuk menghasilkan berbilang telur. Dan untuk masalah yang terakhir ialah masalah low sperm count and motility. Dengan meletakkan sperma dan telur berdekatan dengan cawan Petri, sperma yang kurang motil tidak perlu bergerak untuk mencapai telur dan persenyawaan dikawal di dalam makmal. Semua perkara pasti ada implikasi sama ada buruk atau baik. IVF telah pun memberi beberapa implikasi ke atas setengah individu, komuniti dan negara. Dari pandangan seseorang individu, cara IVF ini mengurangkan masalah hubungan rapat antara ibu bapa dan anak kerana kebanyakan kaedah tradisional menekankan hubungan genetik untuk menentukan hubungan kekeluargaan. Ia juga mengurangkan risiko masalah yang kerap berlaku ketika dalam tempoh penghamilan seperti kelahiran bayi peramatan, risiko keguguran dan masalah lain yang disebabkan oleh kehamilan. IVF juga telah memberi beberapa kesan yang baik terhadap komuniti seperti memberi peluang kepada keluarga yang menginginkan zuriat tetapi tiada rezeki untuk mendapatkannya. Namun ada juga impak yang buruk yang mengatakan IVF ini adalah benda yang dilabelkan sebagai perkara yang di luar rumlah alam dan melawan hukum alam. Sebagai contoh, seorang pengkaji perubatan diserang dan didakwa oleh media dan gereja Katolik kerana membuat kajian terhadap IVF. Manakala daripada perspektif negara burak, IVF telah banyak membantu negara dengan adanya kajian dalam bidang perubatan. Lebih lagi, negara yang mempunyai masalah kelahiran yang rendah ini secara tidak langsung telah menaikkan kemajuan sebuah negara dari segi perubatan dan dari segi ekonomi.